Terima kasih juga kepada pihak pengurusan masjid, khususnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan malam ni? Kami doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat, jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Bainal maghrib wal isya, bukan lama benar pun, lebih kurang 40 minit je. Sebab tu kita namakan sembang kari, supaya santai-santai je. Dan tajuk kita ni dan soalan yang dikemukakan pun kita buat santai-santai. Tadi soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Rafi ialah kritikan masyarakat kepada pengurusan zakat. Yang selalunya didengar ialah kenapa agihan lambat ni slow, kenapa agihan zakat ni slow. Tak dengar ya? Tak dengar suara teman ya? Ni baru dengar ya? Cerah masa depan. Hampir-hampir nak masuk mulut tu tadi tu. Jadi tuan-tuan, kenapakah banyak berbenar pihak yang mengkritik agihan zakat ni slow? Ada yang kata kalau bab kutipan zakat laju macam lipas kudung, sampai dicuruk-curuk kampung pun pihak Lembaga Zakat Selangor akan hantar pihak untuk kutip zakat. Tapi bab agihan ni slow, benar ke terima? Saya tanya slow tu rupa mana, dia kata ustaz kenal tak kura-kura? Tahulah kura-kura memanglah slow. Zakat ni dia punya slow tu dalam bab mengagih zakat ni, bantu orang ni, macam kura-kura yang kepatahan kaki. Dah lah kura-kura tu slow, patah kaki pula, super slow. Tuan-tuan, beginilah saya nak ringkas, sebab kalau nak cerita panjang tak habis. Tuan-tuan tahu ke tidak, di Lembaga Zakat Selangor ada bantuan yang boleh diluluskan hinggalah pemohon zakat itu boleh pegang duit bantuan zakat tu dalam tempoh tidak sampai pun 2 jam. Malah ada yang tak sampai 1 jam. Tuan-tuan percaya ke tidak? You ke ustaz? Iyalah ni teman kamu. Bantuan-bantuan kecemasan, rumah terbakar, tanah longsor, hanyut di air banjir. Tak adalah pegawai kami nak pergi tanya ni rumah siapa terbakar, berapa tak ada. Kes-kes kecemasan Eropah itu akan disalurkan bantuan segera within 24 hours. Kalau kes yang datang ke pejabat zakat, saya sendiri pernah handle beberapa kes, kita luluskan bantuan maksimum 500 kepada kes-kes kecemasan ni tuan-tuan, sebelum kita susuli dengan bantuan lanjut dalam tempoh tak sampai pun 1 jam. Jadi tohmahan orang yang kata bantuan zakat ni slow ni, boleh jadi dia tak pernah pun berurusan dengan pihak zakat. Pun begitu, saya tak nafikan tuan-tuan, memang ada kes-kes bantuan yang kita terpaksa lakukan lebih lama. Saya bagi contoh, kalau orang tu datang minta bantuan untuk bina rumah tuan-tuan, fakir miskin, dia kata saya nak minta bantuan bina rumah, maka boleh tak kita nak luluskan perkara tersebut dalam tempoh 24 jam? Agak-agak boleh ke tak boleh tuan? Kalau tuan-tuan duduk tempat saya lah, dia kata nak minta buat rumah ni ustaz, okey, besok kami buat, boleh? Imam boleh tak imam? Apabila melibatkan bantuan-bantuan berskala besar, sebagai contoh nak buat rumah tuan-tuan, kos pembinaan rumah bukan 1,000. Di Selangor mencecah RM70,000 satu unit. Boleh tak kita luluskan permohonan untuk RM70,000 dalam 1 hari?
Kita kena semak dulu orang yang minta nak buat rumah ni, tanah dia tu statusnya apa. Dia kata ada geran ustaz. Kita pun tengok geran, nama dia Ahmad bin Abu, atas geran nama Aminah binti Abu. Kita pun tanya, siapa nama dalam geran ni? Aminah binti Abu, bukan Ahmad bin Abu. Oh ni kakak saya ustaz, jangan bimbang. Kakak saya kata dia benarkan saya buat atas tanah ni. Pernah berlaku kes, kita percaya cakap dia tanpa mendapatkan konsen daripada pemilik tanah, walaupun kakak dia. Apa yang berlaku tuan-tuan, masa kita buat rumah tu, kakak dia tak sibuk pun nak datang tengok rumah tu, dan kita percaya okey lah adik dengan kakak kan. Bila dah siap rumah tuan-tuan, entah apa angin tak tahu clash, kakak dia mari halau adik dia, rampas rumah. Adakah itu boleh menyelesaikan masalah? Sebab itu kita kata kalau nak minta bantuan rumah, syarat yang pertama kita nak tengok tanah yang orang itu kata dia punya, mesti atas nama dia geran tu. Tak boleh kita main bina, sebab bila dah bina rumah bukan boleh cabut. Itu satu. Minta bantuan untuk perubatan pun sama juga. Dia kata saya sakit jantung ustaz. Bila kita kata, kalau tuan kata tuan sakit jantung, nak minta bantuan, tuan-tuan, kos sakit jantung bukan murah ya, untuk buat pembedahan cecah ratus ribu. Kita kata mana dia semua dokumentasi dari pihak hospital, dia gagal mengemukakan dokumentasi tersebut. Adakah boleh kita percaya hanya dengan pengakuan verbal saja? Tak boleh. Sebab itu lambat atau cepatnya bantuan zakat ini tertakluk kepada apakah jenis permohonan yang diminta tuan-tuan. Saya nak buat perumpamaan mudah sebelum saya serah balik kepada moderator. Kalaulah kita mempunyai anak, anak kita umur 16 tahun, tingkatan 4 di sekolah menengah. Tuan-tuan balik nanti ke rumah, lepas mayang isyak balik rumah, baru masuk dalam rumah, tak sempat duduk atas sofa, anak meluru turun daripada tingkat atas. Ayah, minta RM200. Anak kita datang minta RM200 dekat kita. Siapa tuan? Anak kita. Nak tanya tuan-tuan, adakah kita sebagai ayah akan terus bagi RM200 kepada anak? Ustaz Rafi bagi terus ke RM200? Tak, tanya dulu. Tanya dulu. Pesek, kita nak tahu. Kita pun akan tanya pada anak kita, kamu nak buat apa RM200? Anak pun cakap, alah, cikgu minta lah ya. Dia kata, cikgu minta lah ya nak buat program baca ton ke apa ton, saya tak tahulah. Kan banyak ton-ton kan. Okey, bila anak kata cikgu minta derma ton, baca ton, apa ke benda ton, adakah terus kita percaya kepada pengakuan anak yang itu tujuannya? Ayah yang bijak, dia tak akan terus percaya. Dia akan tanya lagi, kalau betul pihak sekolah yang minta, mana surat? Anak pun cakap, alah ayah ni, anak sendiri pun tak percaya. Kita cakap bukan ayah tak percaya, ayah nak tengok surat. Kalau betul ayah bagi, tak nak masalah. Anak pun naik ke bilik, keluar hujung surat. Kita pun dapat surat, dia punya letterhead sekolah ya, kemudian daripada guru besar kepada ibu bapa, permohonan derma untuk bla bla bla. Tak ada tulis pun RM200. Tak ada tulis pun RM200 dalam surat tu. Dah nama pun derma ton kan. Maka kita pun tanya ke anak kita, kamu minta sampai RM200, dalam surat ni tak tulis pun jumlah. Anak pun cakap, 100 untuk sekolah, 100 untuk saya, cerah masa depan lah. Tapi ceritanya tuan-tuan, yang minta kepada kita tu siapa? Anak kita. Kenal tak kita dengan anak kita? Kenal. Lahir dari tulang sulbi kita. Orang perempuan keluar dari rahim dia. Kita besarkan anak kita daripada saiz kakinya sebesar 2 jari kita, hingga hari ini kalau anak saya yang sulung tuan-tuan lebih tinggi dari saya.
Pun tetap anak saya bila dia minta duit, saya akan tanya, kamu nak buat apa? Tuan-tuan, kalau anak kita yang kita kenal, yang kita asuh, yang kita didik pun kita tetap tanya nak buat apa, sedangkan yang kita nak bagi tu duit siapa tuan-tuan? Yang nak bagi RM200 pada anak yang minta tu duit siapa? Duit kita. Duit saya. Kalau anak saya, duit saya. Kalau saya tersalah bagi pun, anak saya tak bagi pun 200 tu sekolah, dia ambil, diguna, adakah saya berdosa bagi duit tu? Tak. Tu duit saya. Tak berdosa. Tetapi tuan-tuan, bayangkan bila kita mula bertanya kepada orang yang kita tak pernah kenal sepanjang usia kita. Saya duduk di kaunter zakat, masuk orang tuan-tuan macam-macam. Ada yang bertatu, ada yang rambutnya pun kadang was-was. Kita ni perang ke hitam ni rambutnya. Ya, kadang orang perempuan masuk dah macam orang pelaki. Saya pernah tangkap seorang perempuan tuan-tuan, belakang pejabat zakat, dia buka baju dia, menyamar, jadi nak kata menyamar tak menyamar, dia macam tomboy, tapi nak masuk pejabat zakat dia pakai tudung, pakai baju kurung. Lepas urusan zakat, dia dapat duit benda, dia keluar, dia buka balik. Orang-orang yang masuk ke pejabat zakat ni bukan anak saya, bukan pak penakan saya, bukan jiran saya tak kenal. Duduk saja dekat kaunter, dia kata, ustaz, minta RM200. Tuan-tuan, saya nak tanya, wajar tak bagi saya selaku orang yang diamanahkan untuk menjaga duit zakat, bertanya kepada dia, boleh saya tahu kamu nak buat apa dengan RM200 ni? Wajar ke tak wajar? Wajar tak? Wajar tak saya tanya kepada dia? Saya tak kenal dia. Kalau tuan-tuan duduk tempat saya, tuan-tuan menjadi amil zakat di lembaga zakat Selangor, masuk satu hamba Allah duduk depan kaunter, ustaz, minta RM200. Nak tanya, tuan-tuan akan tanya tak kepada dia nak buat apa duit tu? Ke tuan-tuan bagi je? Tuan-tuan akan tanya. Sebab duit yang saya nak bagi dekat dia tu bukan duit saya. Duit tuan-tuan. Duit pembayar zakat. Di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, dalam hadis rawi Imam Ahmad dan banyak hadis tuan-tuan. Tuan-tuan tengok antara Nabi sebut apa? Andai kata duit itu, duit zakat itu, harta zakat itu tidak sampai kepada asnaf yang berhak kerana kelalaian pengendalinya, akhirat besok orang itulah yang kena bertanggungjawab. Orang yang bayar zakat sudah terlepas daripada kewajipannya. Sebab itu kami di Lembaga Zakat Selangor berhati-hati dalam urusan pengagihan. Ya, itu sebagai muqaddimah. Jadi tuan-tuan nak bertanya, mungkin Ustaz Rafi boleh bagi peluang lah kalau ada yang nak bertanya. Saya pulangkan balik kepada Ustaz Rafi. Terima kasih yang berbagai Ustaz atas kupasan tadi. Tuan-tuan, hari ini alhamdulillah, saya yakin masyarakat di Kota Damansara ini antara masyarakat yang sangat cerdik dan masyarakat yang cerdik berkaitan tentang zakat. Maksudnya hari ini kesedaran pembayaran zakat alhamdulillah makin tersebar luas, dan masyarakat di sini pun saya nampak pembayaran zakat ini makin baik. Cuma Ustaz, ada juga di kalangan masyarakat kita hari ini, dia faham zakat ni bayar zakat fitrah aja. Padahal zakat ni ada banyak zakat yang kena bayar. Kan? Tapi apa yang berlaku, orang yang dah bayar zakat ni pula, dia nak bayar zakat, tapi dia rasa ni kan duit aku. Ni duit aku, suka hati aku lah, nak bagi kat siapa? Kenapa aku kena bagi kat zakat juga? Aku ni yang bersusah payah kerja setiap bulan, dia dapat bonus, kan, buat pelaburan sana, pelaburan sini, aku yang main siang malam buat pelaburan sana, pelaburan sini, dapat untung. Suka hati aku lah, aku nak bagi kat siapa? Kan? Apa komen Ustaz? Macam mana kita nak menghadapi masyarakat yang dia rasa duit ni duit aku, ni aku bagi ikut suka hati aku, tak payah zakat-zakat ni semua. Ni Ustaz, sila kupas Ustaz. Terima kasih Ustaz Rafi. Tajuk ni panjang kalau nak dikupas Ustaz. Ya.
Di Selangor ni tuan-tuan, saya buat sedikit pendedahan eksklusif malam ni. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Umat Islam di Selangor berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh DOSEM pada tahun 2021, sekitar jumlah umat Islam ya, sekitar 3.9 juta umat Islam. Ya, 3.9 juta. Sehingga 31 Disember 2021 tahun lepas, yang datang menunaikan zakat harta di lembaga zakat Selangor baru berada sekitar 0.9%, yakni lebih kurang 370,000 orang saja. Maknanya tak sampai pun 10%. Ya. 370,000 orang saja. Jadi apa yang Ustaz Rafi tanya tadi tu betul lah. Orang Islam di Selangor ni banyak yang kaya kan, tapi tak tahu dia bayar ke mana zakat dia. Sebenarnya dalam menentukan pembayaran zakat ini, kita kena tengok apa yang Nabi sebut, bukan apa yang kita faham tuan-tuan. Sebab tu bila kita belajar agama, kita kena bertalaqi, kita kena berguru. Bila kita tidak faham, Allah sebut 2 kali dalam Al-Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita tak faham, jangan tanya, tapi salah tanya. Allah kata tanyalah kepada ahlinya. Ni kita tak faham zakat, pergi tanya dekat kawan, kawan pun 2 kali 5, kita tak faham juga, maka tak menyelesaikan masalah. Isu dalam membayar zakat, adakah boleh kita bagi ikut suka kita? Saya faham ramai orang yang rasa harta tu dia punya. Macam Ustaz sebut tadi, dia yang susah payah cari harta tu. Apa kehel pula dia nak kena bayar kepada pihak amil lembaga zakat Selangor? Lebih baik saya bagi kepada orang yang saya kenal. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan buka kitab-kitab hadis. Ada tak dalam mana-mana hadis Nabi yang soreh, yang jelas nyata, Nabi sebut dalam urusan pembayaran zakat, supaya kita menyalurkan sendiri zakat kita kepada orang dan mengabaikan institusi amil? Kalau ada, tolong bawa kepada saya, sebab saya tak pernah jumpa. Yang ada ialah di dalam hadis Nabi, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menunaikan zakat kepada amil zakat. Sebab zakat ni dia adalah satu sistem, dan sistem ini dia ada ekosistem itu sendiri, iaitu pembayar zakat sebagai pemilik kekayaan dan penerima zakat yang kita sebut sebagai asnaf. Dan di tengah-tengah itu mesti ada amil zakat. Itulah ekosistem zakat. Pemilik kekayaan menyerahkan hartanya kepada amil, dan amil yang akan menyerahkannya kepada asnaf. Kerana apa begitu tuan-tuan? Yang pertama, untuk mengira zakat bukan boleh main rasa. Orang yang tidak terlatih dalam mengira zakat, maka dia akan melakukan kesilapan dalam mengeluarkan zakat. Itu satu. Siapa yang akan menanggung dosa jika zakat yang dikeluarkannya itu tidak betul? Orang itu sendiri. Maka amil yang terlatih akan mengira zakat dia dengan betul. Itu satu. Tuan-tuan, zakat emas tidak sama mengiranya seperti zakat perak. Zakat perak tidak sama dengan zakat mata wang. Zakat mata wang tak sama dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan tak sama kiranya dengan zakat pendapatan. Zakat pendapatan tak sama dengan zakat pertanian. Zakat pertanian tak sama kiranya dengan zakat
ternakan. Zakat ternakan tak sama dengan zakat galian. Zakat galian tak sama dengan kiraan zakat pelaburan. Zakat pelaburan tak sama dengan kiraan kunus ma'adin pun tak sama, tuan. Bagaimana kita nak kata kita boleh mengeluarkan zakat kalau kita tak rujuk kepada fas'alu ahlan zikri? Kawan saya, tuan, dia belajar di Madinah, tuan, Universiti Madinah. Bila dia masuk kerja zakat, dia ngaku yang belajar dekat Universiti Madinah tu tak sama dengan praktis. Pasal zakat ni ilmunya berkembang mengikut perubahan zaman. Taghayyurul ahkam bit taghayyuril azman wal amkan. Itu kata fiknya. Harta kekayaan manusia berkembang, tuan-tuan. Zaman Nabi, kekayaan yang wajib zakat hanya ada 7 macam saja. Sekarang ni berapa banyak? Dulu kita tak pernah dengar zakat atas cryptocurrency. Tahun 2021, Selangor telah meluluskan fatwa wajib zakat atas cryptocurrency. Itu sebagai contoh. Maka sebab tu tak boleh pemilik kekayaan rasa dia tahu mengira. Yang kedua, dia nak serah sendiri kepada asnaf. Tuan-tuan, asnaf zakat bukan satu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf zakat. Ramai orang dia ambil tindakan nak serah satu je. Tuan-tuan, ada 7 orang anak. Boleh tak kita bela seorang ni? 7 lagi biarlah kelima, boleh orang itu. Maka tak boleh. Sebab itu di dalam ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan perasan tak Allah sebutkan jawatan amil dalamnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu yakni zakat itu bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin dan para amil yang menguruskannya. Amil siapa, tuan-tuan? Amil ni kami berdua lah kalau di zakat Selangor. Sekarang ni ada dalam ni. Ketika mana Allah memerintahkan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Hajj, tuan-tuan buka surah Al-Hajj ayat 41. Sesampai Nabi di kota Madinah, apa firman Allah kepada Nabi? Antara firman yang terawal turun di Madinah, tuan-tuan. Ramai orang tak perasan. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, hingga akhir ayat. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, maka mereka buat apa? Yang pertama, mereka mendirikan solat. Yang kedua, melaksanakan zakat. Ayat itu Allah Ta'ala tak turunkan waktu Nabi di Mekah, kerana Nabi tak ada kuasa nak tegakkan zakat kat sana. Bila Nabi hijrah ke Madinah, baru Allah Ta'ala turunkan firman tu, tuan-tuan. Dan Nabi kena menegakkan hukuman zakat, undang-undang zakat dalam negara Madinah. Jelas zakat adalah urusan pemerintah. Maka Nabi melantik para amil. Dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi zakat. Orang yang mengaji bahasa Arab tahu, khudh, kalimah khudh dekat situ ialah kata perintah, fi'il amar. Orang yang boleh ambil harta orang walaupun secara paksa ni siapa, tuan? Pemerintah ke rakyat? Kita tak nak bayar kan cukai pendapatan. Saya dah tanya dalam dewan ni, termasuk saya, siapa yang bila nak kena bayar cukai pendapatan tahunan dia rasa happy berbenar? Angkat tangan. Kalau ada tu memang luar biasa. Yang kita tahu orang kalau boleh tak nak bayar cukai pendapatan. Tapi pasal apa kita kena bayar? Sebab pemerintah paksa. Tak bayar tak lepas keluar negara, tuan. Pasport tak laku, kena tahan dengan immigration dekat lapangan terbang. Maka tuan-tuan rahimakumullah, zakat ni urusan pemerintah. Nabi lantik
para sahabat menjadi amil zakat. Antara amil lantikan zaman Nabi yang paling terkenal ialah Muaz bin Jabal, Umar bin Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan ramai lagi tuan-tuan. Mereka ini melaksanakan arahan Nabi sebagai pemerintah Madinah ketika itu untuk turun ke kampung-kampung mengutip zakat dan kemudian menyerahnya kepada Nabi, dan Nabi mengagihkan kembali harta zakat itu kepada 8 asnaf yang berhak. Maka sebab tu saya kata orang yang mengambil pendekatan mengagih sendiri zakat sebenarnya khilafus sunnah. Ia bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin perbahasannya lebih panjang, tapi saya fikir cukup untuk kita pergi kepada soalan yang lain pula, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bahasanya sangat baik Ustaz. Adik-adik kasih Allah, sebenarnya lembaga zakat Selangor sentiasa memainkan peranan untuk memastikan kita, ahli karya kita, ahli keluarga kita sentiasa mendapat maklumat-maklumat tentang zakat. Untuk pengetahuan ahli karya, kita di lembaga zakat Selangor telah menyediakan pelbagai platform untuk tuan-tuan mendapatkan update terkini dan maklumat terkini. Di sini pun alhamdulillah kita ada kaunter zakat dalam masjid ini, dan jika ada soalan pertanyaan boleh merujuk kepada mereka. Termasuk juga kita telah ada amil-amil karya. Amil-amil karya kita ada amil-amil karya. Amil-amil karya ini maksudnya di peringkat masjid dilantiknya amil karya supaya tuan-tuan boleh bertanya secara langsung. Dan amil karya ini banyak berada berdekatan dengan kita, tapi ramai tak tahu. Ya, sebab kadang-kadang ahli karya ni kadang-kadang dia mengadu kita. Kita duduk dalam satu taman. Kita duduk satu taman, kita dapati ada orang sebelah kanan kita ni susah. Jiran kanan kita ni susah. Dia tak bagi tahu dia apa ni, kita pun dia bagi tahu kat kita. Kita pun cakap kalau kamu nak pergi je lah ke kaunter zakat. Tapi dia rasa dia cakap susah nak ke kaunter zakat, tak sempat apa semua. Maka tuan-tuan boleh panjangkan mereka supaya mereka merujuk melalui amil-amil karya di masjid supaya mudah urusan. Seterusnya kita juga sekarang ni kita pun dah ke arah digital. Maka permohonan bantuan zakat ni boleh juga dimohon melalui secara online. Dia boleh buka laman zakat kita www.zakatselangor.com.my. Dia boleh buka di sana www.zakatselangor.com. Yang seterusnya berkaitan tentang jika ada berkaitan tentang aduan-aduan kan. Selalu ni viral. Viral satu benda yang kita tak dapat pastikan lah. Setiap masa ada je viral. Kan kadang-kadang masuk dalam WhatsApp, kadang-kadang kita tengok dalam berita contohnya. Dalam berita tu masuk, tiba-tiba dalam surat khabar masuk. Kadang-kadang dalam portal dari satu portal pindah ke satu portal. Jadilah ni jadi menarik lah tu. Sekarang ni banyak portal-portal, contoh Syakab Tadi lah contoh portal ni masuk, dia copy, dia masuk ke portal lain. Padahal dekat situ fakta dekat yang portal tu dah tak betul lah. Dia copy. Akhirnya dapat fakta yang tidak tepat. Akhirnya masyarakat pun berlega-lega di kalangan masyarakat fakta yang tidak tepat. Dan sedangkan Islam mengajar kita supaya kita tabayun. Kita menyelidiki, kita sedikit itu apa yang kita dapat. Maka tuan-tuan, hari ini cabaran yang kami hadapi di lembaga zakat Selangor adalah bagaimana nak memperbaiki persepsi yang berlega di kalangan masyarakat. Ini yang kita sedang cuba usahakan dan kita cuba perbaiki. InsyaAllah. Lagi. InsyaAllah. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah zakat ni katanya di Selangor ni kutip dah banyak. Dah cecah berjuta-juta. Maksudnya bila dah berjuta-juta, sepatutnya orang miskin dah tak ada. Kita bila tengok laporan dalam zakat, kutip banyak, agih pun dah banyak. Sebab tuan-tuan untuk mengetahui, tuan-tuan nak tahu tentang kita ni kutip berapa juta, berapa kita dah agih, tuan-tuan boleh simak. Semuanya kita telah di-audit dah pun. Dia tak ada kita sembunyi-sembunyi. Ada tak ada istilah zakat sembunyikan fakta ni. Tuan-tuan boleh tengok daripada tahun 2020, tuan-tuan nak tengok berapa banyak zakat kutip contoh 500 juta. Berapa dia dah agih? Tuan-tuan boleh tengok kepada siapa dia agih, semua data semua dah ada. Tapi tu bagi-bagi pun, tapi orang miskin tu tak ada Ustaz. Dekat sebelah rumah saya ni ada orang miskin, dekat kampung saya dekat Sungai Besar ada orang miskin. Apa ini duit zakat makin banyak kita agih, kenapa orang miskin ni masih ada Ustaz? Ya. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah. Baik, soalan menarik tuan ya.
Tuan-tuan tahu tak berapa kutipan zakat Selangor tahun lepas? 2021. Imam tahu? Tak tahu Ada Amil Qoryah sini. Amil Qoryah ni yang Ustaz Rafi sebut tadi ada di masjid-masjid. Mereka membantu mengenal pasti asnaf dan memantau perkembangan asnaf. Ataupun ada amil zakat fitrah. Tak mengaku. Takut kena tanya, ya. Mereka adalah rakan kerjasama pintar kami lah. Baik tuan-tuan, tahun lepas collection zakat Selangor adalah yang paling tinggi dalam sejarah dan paling tinggi di Malaysia. Berapa tuan-tuan? Jangan terkejut pula. 993 juta kurang 7 juta mencecah 1 bilion ringgit. Banyak ke sikit tuan? Banyak lah kan? Dan berapa pula yang kami agih tahun lepas pun sama juga, paling tinggi dalam sejarah dan paling tinggi dalam Malaysia, kurang lebih 960 juta. Jadi kutip banyak, agih pun banyak. Masalahnya fakir miskin tak habis pun. Dan soalan ini tuan-tuan bukan sahaja ditanya oleh orang-orang macam tuan-tuan ataupun Ustaz Rafi. Orang cerdik pandai pun pernah bangkit isu ni, ya. Sampai ada yang menunding jari ini adalah lambang kegagalan pengurusan zakat kerana gagal membasmi kemiskinan. Saya pernah dijemput oleh sebuah NGO, yayasan yang agak berpengaruh di Malaysia, untuk berforum dengan Tok Ki. Tok Ki PPIM lah. Dan antara tema yang digunakan ialah membasmi kemiskinan. Saya tegur penganjur tu, boleh tak you tukar, jangan sebut basmi kemiskinan. Kenapa Ustaz? Bukankah kemiskinan ni patut kita basmi? Saya kata no such thing, orang putih kata, we can eliminate poverty. Tuan-tuan faham tak saya cakap ni, orang putih? Kau tak faham, translate bahasa Melayu lah. Tak ada namanya kita boleh membasmi kemiskinan. Tuan-tuan, kenapa saya kata sehebat mana pun kita tak boleh basmi kemiskinan? Kerana kemiskinan itu memang Allah ciptakan untuk melengkapi lawan dia, kekayaan. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan di atas dunia ini mesti berpasang-pasangan. Rujuk surah Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Hatta benda yang paling kecil, ion negatif mesti ada ion positif. Tak boleh satu ion saja rosak keseimbangan dunia. Kita azan dulu tuan, nama suatu. Cepat sikit dia nak bagi penceramah apa ni, hati-hati. Allah ke cantiklah 3 soalan Ustaz. Cuma untuk meraihkan Ustaz, nanti Ustaz buka lah kalau ada soalan kan. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tak bergerak gerak tak? Share dekat Ustaz punya Facebook. Ramai sikit share. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul Qa'imah. Baik tuan-tuan rahimakumullah, kita sambung sekejap je. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, aku menjadikan setiap sesuatu di atas muka bumi ini, di atas dunia ini secara berpasang-pasangan, maka kita tak boleh nak hapuskan pasangannya itu. Ada malam, ada siang tuan-tuan. Ada sihat, ada sakit. Ada hidup, ada mati. Itu pasangan dia. Bayangkan kalau manusia hidup tak mati-mati. Pasal kita sayang pada orang tu, kita pun, ya Allah janganlah mati. Tak mati orang tu. Allah kata tak apalah, aku hapuskan kematian, hidup semua orang. Bayangkan daripada zaman tok nek moyang nyek kita, agak-agak rumah kita berapa tingkat kena buat tuan? Nak tampung yang tak mati-mati. Semua orang sihat, tak ada yang sakit. Apa jadi pada dunia ni? Manusia tak akan berkembang tu kan. Jawatan-jawatan, bidang-bidang kerja yang berkaitan dengan perubatan tak ada. Doktor tak ada, nurse tak ada, paramedik tak ada, farmasis tak ada, nutritionist tak ada, semua tak ada. Pasal tak ada orang sakit. Begitu juga tuan, kaya mesti ada miskin. Kerana itu menjamin keseimbangan alam. Saya selalu buat lawak tuan. Hari ni kita nak supaya kalau boleh semua orang jadi kaya, maknanya banyak duit, banyak kaya, banyak harta, kaya. Andai kata Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita supaya semua jadi kaya, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang akan buat kerja yang hari ini dibuat oleh orang miskin? Yang sapu jalan, bersihkan tandas, sedut tandas rumah kita yang tersumbat dah penuh.
yang pergi ke tengah laut menangkap ikan, yang tanam sayur bergelumang dengan baja najis tai ayam, yang panjat bumbung rumah kita untuk perbaiki atap yang bocor, yang tuan-tuan banyak kerja 3D, dirty, danger and difficult, dikuasai dan dikerjakan oleh orang miskin. Orang kaya tak buat. Orang kaya yang sudah banyak duit, dia tak buat benda tu. Maka keseimbangan alam akan rosak. Maka kita janganlah kerana terlalu ideal dengan idea nak membasmi kemiskinan hingga kita menafikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalaulah membasmi kemiskinan ini suatu idea yang boleh dijelmakan dalam alam kenyataan ini, kenapa Nabi di zaman baginda ada orang miskin? Dan Nabi tak pernah pun menghapuskan kemiskinan. Ada hadis yang kata Nabi, hapuskan kemiskinan, basmi kemiskinan, jangan ada seorang pun orang miskin. Ada. Bahkan zaman Nabi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sampai sekarang, tuan-tuan, di belakang Raudah, di depan mihrab, tengah Raudah, belakang tu, tuan-tuan, masa saya pergi ada macam pentas, tinggi dia dalam 2 kaki lebih. Sampai sekarang saya ingat masih ada lagi. Itu adalah apa? Itu adalah tempat kediaman Ahlus Sufah. Tuan-tuan pernah dengar tak Ahlus Sufah? Ahlus Sufah ialah sekumpulan sahabat Nabi yang miskin pada zaman Nabi, tidak mempunyai rumah. Dan itulah tempat mereka tinggal. Sampai hari ini kerajaan Arab Saudi kekalkan tempat Ahlus Sufah itu. Siapakah antara Ahlus Sufah zaman Nabi? Bilal bin Rabah antaranya, ya, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah. Itu antara Ahlus Sufah, orang miskin zaman Nabi. Dan ada yang berkalih ataupun berdalih kononnya kemiskinan boleh kita hapuskan dengan zakat. Saya tanya, mana kamu punya hujah kemiskinan boleh dihapuskan? Ustaz, tengok zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dikhabarkan tidak ada orang miskin pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Saya kata, dari mana kamu tahu zaman Umar bin Abdul Aziz tak ada orang miskin? Kerana saya baca sejarah, Ustaz. Oh, saya ingatkan kamu hidup zaman tu. Saya ingatkan dia hidup zaman Umar bin Abdul Aziz, sebab yakin benar dia kata tak ada kan. Tuan-tuan tahu ke tidak, zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berapa lama? Berapa lamakah Umar merintah? About 2 years 6 months. Tak sampai 3 tahun. 2 tahun lebih sikit je. Dan tuan-tuan tahu tak berapakah keluasan empire Islam di waktu pemerintahan Bani Umayyah? Kalau tak salah, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang, saya lupa, ke-6 atau ke-7, ya? Selepas Malik bin Marwan kalau tak salah. Tuan-tuan, jangankan di era dinasti Bani Umayyah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 11 Hijrah itu pun, hinggalah sekitar tahun 20 Hijrah, tuan-tuan, empire Islam bermula dari seluruh tanah Hijaz merambat sampai ke Madinah. Empire Parsi dan Romawi tunduk kepada kerajaan Islam. Tuan-tuan tahu ke keluasan dia banyak mana? Bolehkah kita sebut seluas-luas tu tak ada orang miskin? Sebab itu kalau kita nak kata zaman Umar bin Abdul Aziz tak ada orang miskin, kita kena faham dalam Islam, Nabi sebut hadis sahih Imam Al-Bukhari, miskin dan kaya itu ada 2 jenis, tuan. Laisal ghina an kasratil 'aud, innamal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang dikatakan kaya itu, kata Nabi, dengan banyaknya harta dunia, tetapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa, kaya hati. Maka kemiskinan juga bukan berarti tidak mempunyai kekayaan dunia, tetapi kemiskinan yang sebenar adalah kemiskinan jiwa. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, Umar ni dia lead by example sampai digelar khalifah khalifah yang kelima dalam senarai
Ar-Rashidin. Ya. Tak dengar. Saya rasa topik kita tadi ni macam mana zakat boleh basmi kemiskinan. Tapi for the last 20 minutes Ustaz cakap there must be kemiskinan. Kita justify mesti ada kemiskinan. But I hope we want to talk about macam mana zakat boleh basmi kemiskinan. Kita tahu memang tak boleh basmi. Tapi the last 20 minutes Ustaz justify there must be kemiskinan. So Ustaz saya minta we must be on the right track. That is one comment. The next comment is, adakah masjid ini satu daripada yang punya channel untuk membantu orang-orang yang susah? Ya Ustaz, saya tengok kebanyakan masjid sibuk dengan dia punya program whereby kalau zakat bagian zakat ada partnership dengan masjidlah yang paling powerful dan masjidlah yang akan tahu dalam kuasaan dia banyak orang miskin. Remember Ustaz, kita punya topik bukan nak justify mesti ada kemiskinan. We understand. Dengan lunas-lunas Ustaz bagi akan. But if we dwell on that to justify kemiskinan for the last 20 years, doesn't give no impact to this forum. The forum tonight should say what are the best ways to basmi orang miskin. One channel very important is masjid. Saya dah 45 masjid Ustaz saya penjara. Not even one mosque yang saya tengok yang betul-betul membantu bagian zakat daripada membasmi miskin. Mungkin Sungai Jalan. This is more place Ustaz. Ziyadah lebih. Now if zakat punya office together with masjid work together, don't blame zakat punya orang because dia punya finance dia ada headquarters ni the channel. Now to me zakat kita ada surau thousands, kita ada masjid by the thousands. These are the years that can feed zakat to work. Pak, yang nak saya kita punya pembantu macam kita punya justify for the last 20 minutes I believe it. Yang tak boleh kita kata tak ada kemiskinan. But the fact remains kita boleh buat. Tapi ada kemiskinan yes, but we include it through kita punya channel. So I think sorry for commenting that. Tapi saya rasa ikhlas kalau kita beritahu masjid dia berbuat ustaz dan forum ini. Please cari tempat. Minta maaf. Musuh surau yang masjid orang sibuk dengan orang punya pilihan surau sibuk. Mungkin dia ada orang. Mungkin dia sibuk dengan politik. Tidak ada. Tapi ada musuh, ada surau is good. Tidak for you. For the Okay, thank you very much. Actually, we are not denying the idea is very good for our improvement lah. But I am answering the question which is asked by our moderator just now. Why we cannot eliminate poverty? That's all. Yeah, I'm answering the answer. Okay. So berkaitan dengan apa yang tuan sebut tadi, bagaimanakah zakat boleh berkolaborate dengan pihak masjid dan surau? Saya tidak tahu adakah di masjid ini tidak ada kolaborasi, tapi saya percaya seluruh masjid di Malaysia, seluruh masjid di Selangor, kita melantik yang pertama sekali tadi saya sebut pembantu amil qaryah, PAQ. Nama singkatannya PAQ, pembantu amil qaryah dari masjid-masjid ini. Kenapa kami melantik pembantu amil qaryah dari masjid dan surau? Kerana nak memenuhi apa yang disebut oleh tuan tadi, mereka lebih kenal siapa penduduk di tempat itu. Kerana kalau ada satu permohonan datang kepada kami di Lembaga Zakat Selangor, saya bukan kenal orang tempat itu. Yang kenal ialah orang di tempat itu. Maka kami telah pun melantik
kalau tak salah dalam 4,000 orang ya. Lebih kurang 4,000 orang pembantu amil Qaryah seluruh Selangor untuk membantu kami mengenal pasti calon-calon asnaf dan memantau perkembangan mereka. Itu yang pertama. Dan kami juga telah bekerjasama dengan masjid-masjid yang terpilih seluruh negeri Selangor dan dilantik mereka ini sebagai ejen perubahan asnaf yang kita sebut sebagai program Islah. Saya tak tahu masjid ni ada di tak program Islah, Ustaz? Ya, ada kan? Kita bagi dana kepada masjid, masjid kena organize program dan pastikan asnaf yang berada di daerah ini, di kampung ini, di taman ini datang ke program berkenaan dan biayanya datang daripada duit zakat. Sebenarnya apa yang disebut oleh tuan tadi, kami dalam proses dan benda itu sudah pun ada yang berjalan. Bagaimana kita nak perkasakan pengurusan zakat ini bukan lagi hanya di pusat zakat itu, tetapi kita nak channelkan ia supaya masyarakat nampak kebersamaan masjid, surau, sekolah sekolah yang ada di Selangor. Kami telah lama bekerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan Selangor. Kita buat namanya PROSA, Projek Sekolah Angkat. Kerana di sekolah-sekolah di Selangor ni tuan, banyak anak asnaf. Beribu anak asnaf. Maka kami pun tak mampu nak tengok pendidikan mereka. Kami lantik sekolah ini menjadi tempat untuk mendidik anak asnaf dengan lebih lagi berbanding anak bukan asnaf. Sebab itu tuan-tuan rahimakumullah, saya percaya ya, kalau ada lagi orang yang seperti tuan yang mempunyai semangat dan kesedaran untuk melihat pembangunan asnaf, saya nak mencadangkan beberapa perkara. Antaranya yang pertama, kami sangat menghargai kalau tuan-tuan dan puan-puan sama-sama membantu kami untuk membina kehidupan asnaf. Maksud saya macam ni. Kita faham asnaf zakat manusia. Dia pun sama macam kita. Ada kala malas, ada kala rajin. Tapi saya yakin kalau dia rajin, insya-Allah dah lama dia tak jadi asnaf. Ya. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat ini ialah asnaf-asnaf ini mereka selesa untuk kekal sebagai asnaf. Ini cabaran kami. Kita bagi dia motivasi, kita bawa dia kursus, kita bagi dia modal, kita latih dia berniaga. Tuan-tuan, 1,000 orang yang kita bagi nak keluarkan 100 tu pun bukan senang, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh bantu kami, ada beberapa NGO yang tampil. Antara benda yang sangat berjaya saya ingat ialah mereka membantu kami mengumpulkan anak-anak asnaf yang butuh huruf. Tuan-tuan, ramai rupanya anak asnaf yang butuh huruf. Padan dah periksa, dapat nombor 1 dari belakang. Kita pun pelik, masuk sekolah, kita bagi duit saku, bagi baju sekolah, semua lengkap. Tapi periksa orang lain dapat SPM 11A, anak asnaf 11D. Ini contoh-contoh lah ni kan. Rupa-rupanya bila kita buat test, majoriti anak asnaf butuh huruf. Maka ada kami buat kerjasama dengan pihak NGO, tuan-tuan. Kumpulkan anak asnaf yang butuh huruf ni, dibagi latih tubi, tuan-tuan. Ini antara contoh kejayaan yang sangat baik. Dan selepas program latih tubi bersama dengan NGO itu, majoriti anak asnaf ni yang dulu butuh huruf sudah boleh membaca. Dan amazingly kata orang putih, result periksa dia naik. Dekat-dekat dengan tempat tuan-tuan, di sekitar PPR, kami tubuhkan pusat Al-Biruni, tuan-tuan. Di sekitar Petaling ni banyak PPR kan. Kami tahu anak-anak asnaf ni, tuan-tuan, duduk di rumah mereka kecil. Duduk rumah bergaduh dengan adik-beradik. Maka kami bina pusat pendidikan Al-Biruni di bawah apartmen ataupun PPR itu, dan kami kerjasama dengan NGO
kami sediakan tempat, pasang air condition, letak buku, letak alat tulis. Biayanya ditanggung oleh zakat sepenuhnya. NGO hantar orang dia untuk bantu kami didik anak asnaf. Ajar baca Quran macam mana. Yang tak kenal huruf, ajar ABC. Ini antara contoh yang tuan-tuan boleh bantulah kalau misal kata kita boleh bersama-sama. Sebab kejayaan dalam membangunkan asnaf ini tuan-tuan ialah kejayaan kita bersama. Ya. Jadi saya fikir cukup sekadar itu tuan-tuan. Tadi janji dengan imam 15 minit je lepas azan. Minta maaf imam, dah terlebih dah ni ya. Jangan marah kami. Ya, jangan marah kami. Lain kali mari datang lagi ya, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada tuan moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya soalan-soalan yang sangat baik untuk menambahbaikan. Dan untuk pengetahuan Tuan Haji, di lembaga zakat Selangor kami sentiasa terbuka untuk menerima pandangan dan cadangan. Dan kita tuan-tuan boleh memaklumkan atau berkongsi pandangan dan cadangan melalui Facebook kita, Facebook di lembaga zakat Selangor ada. Dan kita boleh panjangkan dan pihak masjid seperti yang Ustaz Mizul kongsi tadi, bahawa kerjasama dan untuk membantu masyarakat kita, ahli karya kita yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan apa-apa pun, perlukan kerjasama ahli karya bersama-sama. Apatah lagi kalau kita duduk berjiran satu lorong, duduk satu taman, kita nampak ada orang yang memerlukan bantuan, salurkan maklumat itu kepada ahli karya kita untuk mereka menyantuni mereka. Dan kolaborasi ini moga-moga kita dapat bersama-sama meringankan beban mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak masjid Kota Damansara, kepada pengurusan Masjid Kota Damansara yang aktif dengan pelbagai program, dan semoga dapat lebih menyantuni mereka-mereka yang memerlukan. Dan insyaAllah jika ada jodoh, jika ada rezeki, kita bertemu lagi. Terima kasih banyak kepada ahli karya yang sudah meluangkan masa. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah. Jangan lupa untuk membayar zakat tuan-tuan ya. Sebenarnya dah kebetulan dah nak masuk, kata bulan Hijjah, dah masuk bulan 12 ni ya. Tuan-tuan, kaunter zakat pun ada diberitakan dekat. Jika ada salah faham, jika ada perbezaan pandangan, banyak sangat yang tak perhatinya, pergi ke kaunter zakat, berjumpa terus dengan pihak zakat untuk bertanya terus. Jangan dia tengok Facebook, jangan dia tanya soalan ni, dia ada masalah dengan zakat Selangor, dia pergi mesej import dekat ustaz yang uruskan zakat di negeri lain. Memang tak kena lah. Ustaz dekat zakat Selangor lah kita tahu apa masalah kat sini. Saya nak bagi tahu begitu. Sebab hari ni orang ni, dia tengok di YouTube, dia tengok kat ni, dia pergi tanya import dekat ustaz dekat mana, dekat negeri lain. Dia tak tahu masalah yang berada di dalam Selangor. Maka sebagai umat Islam yang cerdik, umat Islam yang cerdik, maka kita bertanyalah macam Ustaz cakap tadi. Jika kita ada sebarang keraguan, ada sebarang pertanyaan, rujuklah dengan ahlinya. Maka kami di lembaga zakat Selangor bersedia untuk menjawab dan bersedia untuk membantu tuan-tuan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan minta maaf jika ada masalah bahasa, ada salah bicara. Semoga kita diberikan hidayah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.